Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 2 Februari 2024. Kita ke berita utama. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan yang dikeluarkan Lembaga Pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-16 hari ini. Menerusi kenyataan itu, sebanyak 5 kertas pengampunan termasuk permohonan Najib telah dipertimbangkan oleh Lembaga Pengampunan yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdul Wahid Al-Mustafa Billah Shah. Selain tarikh pembebasan awal, Lembaga Pengampunan turut mengumumkan denda yang perlu dibayar Najib juga diberi pengurangan sebanyak 50% yang menyaksikan denda RM210 juta dikurangkan kepada RM50 juta. Bagaimanapun sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah selama setahun lagi di mana tarikh pembebasan beliau adalah pada 23 Ogos 2029. Jabatan Imigresen Malaysia masih mengesan 130 tahanan yang melarikan diri dari Depot Imigresen Bidor Perak malam semalam. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Jusoh berkata pihaknya telah mengerahkan seramai 275 anggota pelbagai agensi seperti JIM, Polis Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan Am dan Jabatan Sukarelawan Malaysia sejak malam tadi untuk mengesan kesemua tahanan yang melarikan diri. Bagaimanapun katanya, seorang daripada tahanan tersebut telah disahkan meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Pada masa sama, pihaknya turut memohon jasa baik orang awam yang mempunyai maklumat terhadap tahanan yang melarikan diri untuk menghubungi bilik gerakan Depot Imigresen Bidor dan Balai Polis Bidor berdekatan. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang bergerak ke arah kurikulum 2027 bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara dengan memfokuskan 4 hala tuju. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pihaknya telah mendengar pandangan berkenaan untuk mengembalikan semula peperiksaan utama sebelum ini termasuk PT3, ekoran kualiti pendidikan yang dilihat merudum ketika ini. Tambahnya, haluan negara ketika ini adalah menjurus pada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, pendidikan latihan dan vocational, bahasa Inggeris dan bidang digital. Tambahnya lagi, ketika ini pihak KPM juga sedang menyerajui satu perbincangan untuk melihat keluasan prasekolah. Pasangan pelancong dari United Kingdom yang disaman anggota polis trafik akibat kesalahan memandu laju mengesahkan mereka telah berhubung dengan Polis Diraja Malaysia. Menerusi hantaran di aplikasi X, pasangan itu turut memberitahu rakaman video tanpa edit yang memaparkan tarikh, masa dan lokasi kejadian juga sudah diserahkan kepada pihak polis. Tambahnya, pihak polis juga sudah memohon maaf atas kejadian itu selain sedang menjalankan siasatan berhubung video yang tular tersebut. Baru-baru ini tular satu video di YouTube Thread The Globe yang memaparkan seorang anggota polis trafik Malaysia meminta dan mengambil rasuah sebanyak RM100 daripada pasangan berkenaan. Dalam video itu, seorang polis anggota trafik memberitahu pasangan berkenaan bahawa van tersebut dipandu laju berbanding had laju yang dibenarkan di Jalan Simpang Pulai Cameron Highland itu. Kita kembali lagi, 3 anggota tentera maut dalam nahas 4 kenderaan melibatkan 3 buah trak tentera dengan sebuah lori lebuh raya Plus arah utara hari ini. Ketua Balai Polis dan Penyelamat Gua Cempedak, penolong penguasa bomba Muhammad Fauzi Razali berkata, ketiga-tiga mangsa termasuk pemandu trak tentera berusia antara 30 hingga 40-an disahkan maut di tempat kejadian. Menurutnya, kemalangan tersebut turut menyebabkan seorang pemandu lori cedera di bahagian kepala dan anggota badan sebelum dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan lanjut. Terdahulu, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah telah menerima panggilan pada jam 10.22 pagi tadi berkenaan maklumat kemalangan di lokasi kejadian.
Susulan itu, sepasukan 10 anggota BBP Gor Cempedak yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Awal Suziana Abdul Wahid bersama jentera dan bantuan 6 anggota BBP Pendang digerakkan ke lokasi kejadian. Saya menangis semasa melakukan semua itu sebab saya rindu tetapi tiada secebis rasa menyesal. Itu kenyataan pelakon dan pempengaruh Norin Iman 29 tahun apabila dia kini memutuskan untuk bertudung sepenuhnya. Norin atau nama sebenarnya Norin Iman Abdullah berkata, walaupun berat untuk dirinya meninggalkan penampilan lama, namun itu semua tidak lagi menjadi keutamanya sekarang. Ujar pelakon drama Jangan Ganggu Jodohku itu, dia menangis kerana terpaksa memadam gambar-gambar lama yang tidak bertudung namun percaya kesemua kesedihan tersebut akan berlalu pergi. Baru-baru ini Norin menarik perhatian ramai apabila muncul dengan imej memakai tudung selain turut berkongsi bagaimana dia mendapat hidayah. Walaupun masih tidak sempurna dalam menutup aurat, ramai yang mendoakan ibu kepada dua cahaya mata itu supaya kekal istiqomah dengan penampilan baharunya. Kita ke berita luar negara. Kerajaan Arab Saudi dilaporkan bakal melancarkan kereta api mewah pertama di negara itu. Saudi Arabia Railways SAR baru-baru ini memeterai perjanjian bernilai 200 juta Saudi Rial bersamaan 252.2 juta ringgit dengan syarikat perhotelan Itali Arsenal Group bagi merealisasikan perancangan tersebut. Berdasarkan laporan media Kerajaan Arab Saudi, kereta api mewah yang dikenali sebagai Dream of the Desert akan mula beroperasi pada akhir tahun 2025. Menurut kenyataan SAR, Dream of the Desert akan menawarkan perjalanan kereta api mewah dari ibu kota Riyadh ke Khurayat yang terletak berhampiran sempadan utara dengan Jordan. Reka bentuk kereta api tersebut diilhamkan daripada gaya dan tradisi Arab Saudi. Malah rekaan eksklusif itu bakal mempunyai 40 kabin yang dihias indah dengan pelbagai kemudahan istimewa. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SAR Bashar Khalid Al-Malik berkata, beliau percaya Dream of the Desert akan menjadi penanda aras kemajuan yang cukup signifikan kepada syarikatnya. Sebuah banglo 2 tingkat mencuri perhatian ramai kerana dihuni oleh kambing biri-biri dan bukannya manusia. Banglo viral yang terletak di Jawa Tengah Indonesia itu mula tular selepas salah seorang penduduk kampung merakam video suasana kandang itu dari luar yang kelihatan mewah dan cantik. Menurut individu yang memuat naik video tersebut, rumah itu dimiliki oleh seorang lelaki bernama David dan harga haiwan ternakannya pula bermula daripada 10 juta rupiah sehingga mencecah ratusan juta rupiah kerana dikatakan berasal daripada kacukan baka biri-biri merino dan biri-biri ekor nipis. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyerahkan kumpulan pertama Simen Rahmah ke beberapa buah projek pembinaan di Port Dickson, Negeri Sembilan dan Kuala Krai Kelantan baru-baru ini. Menurut KPKT, inisiatif tersebut adalah kerjasama dengan Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia CNCA serta pemaju perumahan swasta. Inisiatif Simen Rahmah telah diumumkan pada April 2023 untuk mengurangkan beban kos pembangunan rumah mampu milik dalam usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat selain menyasarkan agihan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, inisiatif itu melibatkan harga rumah dalam kategori rumah mampu milik iaitu berharga RM300,000 dan ke bawah untuk kumpulan sasaran B40 dan M40. Projek Terminal Kapal Persia Antarabangsa Melaka MICT di Melaka Gateway Pulau Melaka yang membabitkan kos keseluruhan bernilai RM682 juta dijangka siap dan beroperasi pada 2026. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ebi Rauf Yusof berkata, terminal terbesar di Asia Tenggara itu bakal menerima pertambahan sebanyak 15.8 juta pelancong terdiri daripada 5.8 juta pelancong domestik manakala selebihnya adalah pelancong asing.
Menurutnya, menjelang 2036, kerajaan negeri meramalkan perbelanjaan pelancong menggunakan MICT mencecah 9 bilion ringgit dan akan mewujudkan antara 45,000 hingga 60,000 peluang pekerjaan kepada penduduk negeri itu. Tambah AB Rauf, MICT mampu menampung 2 unit kapal kelas Oasis di dermaga luar, 1 unit kelas Quantum dan 1 unit kapal Persia Voyage of the Sea di dermaga dalaman secara serentak. Kita beralih ke berita sukan. Pemain kebangsaan negara yang beraksi di Piala Asia di Qatar diingatkan agar tidak terlalu gojoh untuk menerima tawaran beraksi di luar negara walaupun dijanjikan tawaran lumayan. Walaupun berpeluang untuk meraih pendapatan lebih besar, kestabilan prestasi juga wajar diambil kira bagi mengelak perjalanan bola sepak seseorang pemain terkubur lebih awal. Para pemain juga perlu menilai terlebih dahulu tentang tempat dan minit permainan dan bukannya sekadar memenuhi barisan hadapan. Sebelum ini, nama Arif Aiman Hanapi sudah pun menarik perhatian beberapa pasukan elit di peringkat antarabangsa dan kualitinya turut mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Manchester United mencatatkan kemenangan 4-3 ke atas Wolves dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL di Stadium Molineux awal pagi tadi. Marcus Rashford berjaya memecah kebuntuan dengan gol pembukaan sebelum Rasmus Højlund meledak gol kedua sekaligus melebarkan jurang dengan pasukan tuan rumah. Jaringan penalti Pablo Sarabia pada minit ke-71 dan rembatan jarak dekat Max Kilman pada minit ke-85 memberikan harapan buat Wolves. Namun gol tandukan Scott McTominay pada minit ke-75, jaringan keempat Kobbie Mainoo pada masa kecederaan menutup peluang buat Wolves walaupun Pedro Neto berjaya merapatkan jurang jaringan. Kemenangan itu menyaksikan United melonjak ke tangga ke-7 Liga, manakala Wolves pula berdepan kekalahan pertama di laman sendiri sejak September lalu, sekaligus mencalarkan rekod 7 perlawanan tanpa kalah mereka sebelum ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 3 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha, dan selamat berhujung minggu.